الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Hi guys and Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Slihah Kasib. So for those yang belum subscribe, please subscribe and tekan button bell dekat sebelah untuk tidak terlepas video-video saya yang akan datang. Seperti yang korang nampak pada thumbnail atau tajuk pada hadapan video saya tadi, itulah yang akan saya ceritakan dan kongsikan pada anda. Okay, so let's start it. Cerita ni berlaku pada tahun 2007. Kali kedua lah dia mengikuti perkemahan peringkat sekolah. Dia masa tu mewakili pasukan PBSM, yang mana masa tu mereka memang menang Johan keseluruhan lah pada tahun tu. Ni lah first time mereka menang dalam perkemahan peringkat sekolah. Masa tu mereka punya perkemahan diadakan di Taman Negara Merapu, Pahang. Jadi perkemahan itu diadakan 4 hari 3 malam. Kisah seram ni berlaku pada hari ketiga sehari sebelum tamatnya perkemahan tersebut. Jadi pada hari tu mereka mempunyai aktiviti jungle trekking di mana mereka terpaksa berjalan 5.5 kilometer ke gua tersebut dan berpatah balik ke tempat perkemahan 5.5 km. Jadi bermaksud mereka terpaksa menempuh dalam 11 km macam tu lah untuk tamatkan jungle trekking tu. So masa dekat Gua Gajah memang tak ada apa-apa pun perkara buruk yang berlaku kat situ. Semasa dalam gua tu mereka dibawa untuk melihat sarang kelawar dan batu yang menyerupai kepala gajah. Jadi mereka pun baliklah ke tempat perkemahan tu. Jadi ambil masa dalam 4 jam jugalah untuk aktiviti tu habis. Tak ada apa pun yang berlaku, cuma ada beberapa orang sahajalah yang pengsan sebab sesak nafas kan. Mereka sedang je lepas tu sebab ditolong oleh cikgu dan peserta-peserta yang lain. Petang tu dia pun tak menjalankan pun aktiviti sebab memang keletihan kan. Mereka hanya diberi masa nak buat rehearsal kan. Persediaan malam bakat yang diadakan pada malam Satgi. Jadi pasukan yang beruniform memang dibenarkanlah untuk berlatih di mana-mana sahaja tempat yang mereka nak. Jadi dalam kira-kira pukul 6 macam tu, tiba-tiba hujan renyai-renyai. Mereka pun ambil lah keputusan nak balik ke tapak perkemahan yang di mana masa tu pengakap punya unit sedang berlatih di Kir Barat. Jadi apabila sedang berlatih di Kir Barat, masa tu hujan turun dengan lebat sangat-sangat. Walaupun hujan turun, pasukan pengakap ni still lagi berlatih tanpa henti dan cikgu suruh stop sebab tak elok lah berlatih di Kir Barat ni masa hujan. Jadi dah masuk waktu maghrib, pelajar atau peserta ni diarahkanlah membuat persediaan untuk ke surau, untuk solat apa semua. Hujan renyai-renyai masa tu, sambil angin sepoi-sepoi lah. Okay. Tiba-tiba kedengaran seorang peserta perempuan meraung di hadapan tandas. And dalam pada tu kilat sabu menyabung, tau tak? Memang semua tempat perkemahan ni pun masa tu menjadi gelap. And then masa tu cikgu pun arahkanlah semua peserta untuk berkumpul. And pada masa yang sama juga tiba-tiba ada lagi 2 peserta turut dirasuk. Jadi keadaan masa tu memang menjadi teruk lah. Kilat pun non-stop, sabu menyambung kan. Cikgu pun arahlah
keesokanlah peserta berkumpul di surau bersama 3 orang lagi peserta yang dirasuk tadi, dan mereka diminta untuk melakukan azan dan membaca Yasin. Tiba-tiba seorang lagi peserta dirasuk. Kali ini lelaki. Lelaki ni yang dirasuk ni cuba untuk keluar dari surau, tetapi alhamdulillah dihalang oleh cikgu. And sambil apa, alunan Yasin dan azan dibaca, tak lama lepas tu bomoh datang. Bomoh tu memang tak dapat tolong apa-apa langsung, memang tak boleh tolong buat apa-apa. Dan benda jadi macam semakin teruk kan. Jadi masa tu keadaan dah semakin tenat, semakin ramai yang kena rasuk. 10 orang lah kena rasuk. Dia pun baca Yasin dengan member-member yang lain. Tiba-tiba member dekat belakang dia pula merau. Seorang lagi pula dirasuk. Dia pun macam baca je surah kan, apa Yasin, tanpa dia hiraukan keadaan sekeliling tau. Lepas tu dia just macam masa tu berfikir nak balik rumah saja. Tiba-tiba kawan sebelah dia macam terdiam dan tidak semena dia macam semakin takut tau. Badan kawan dia keras, mata dia macam melopong macam tu. Member apa semua tolong azankan dekat telinga dia, member dia pun. And finally keadaan menjadi normal seperti sedia kala. Masa tu keadaan masih lagi lah jadi tenat sebab kira-kira 14 orang macam tu peserta telah dirasuk kan. Cikgu pun arahkan semua peserta untuk keluar dari surau dan untuk bagi jalan lah untuk pulihkan pelajar-pelajar yang kena rasuk tu. Lepas hampir 1 jam, akhirnya keadaan menjadi normal. Kesemua peserta yang dirasuk tu dah pulih, namun mereka macam dah tak bermaya dah. Mereka punya tenaga dah hilang banyak sangat kan. Jadi seorang peserta ni terpaksalah dibawa ke hospital kerana sesak nafas. Peserta masa tu dikumpulkan dekat tempat makan tau tak. Dan mereka tak dibenarkan balik ke tempat perkemahan. Dan cikgu takkan bagi cikgu sekat gila-gila jangan balik ke tempat perkemahan tersebut. Jadi mereka semua masa tu tidurlah berlambak dekat kemah kan, dekat tempat makan. Dan dia ni pun macam tak boleh tidur lah masa tu. Memang tak boleh lelapkan mata sebab still lagi trauma dengan kejadian tersebut. Keesokan harinya jadi normal lah. Mereka pun boleh balik. Selepas cikgu buat anugerah bagi hadiah apa semua tu, pelajar-pelajar semua dah boleh dan dia dah dibenarkan pulang lah. Dekat sekolah pula heboh lah pasal peristiwa tu. Cikgu cakap gangguan tu berlaku disebabkan masa tu peserta bising apabila berada di Gua Gajah. Dan satu lagi sebab apabila mereka main gong. Salah satu alat yang digunakan untuk dikibarat ni menurut pengamal lah, benda-benda halus memang sensitif apabila gong dipalu pada waktu-waktu yang memang hampir maghrib. Jadi setakat itu saja untuk video aku kali ini. So thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe dan bye. Assalamualaikum.